Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat pakcik. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis di level yang kedua untuk siri yang kedua. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk siri pertama dan juga kemarin kita ada juga tips untuk tulis, bagaimana untuk tulis di bahagian penyataan masalah. Okey, malam ni seterusnya kelas kita akan menumpukan topik yang sepatutnya sebelumlah, sepatutnya dia sebelum ada penyataan masalah, tetapi kita tahu bab yang kritikal adalah penyataan masalah dalam sebuah tesis. Maksudnya bahagian yang paling banyak ditanya, dan kita tahu banyak dapat komen-komen di bahagian penyataan masalah menyatakan bahawa penyataan masalah kita tidak jelas. Okey, di sini rasanya ada baiknya juga kita juga bedah dan bincang untuk latar belakang, iaitu perkara awal yang perlu kita bincang sebelum kita tulis dalam penyataan masalah. Tetapi untuk level 2 ni, penumpuan adalah bagaimana untuk kita menulis latar belakang kajian. Okey, jadi hari ini kita akan refer juga tesis yang hari itu seperti mana yang dinyatakan ataupun diberikan sebelum ini, untuk tajuk tesis dia yang berkaitan Sustainable Manufacturing Performance Evaluations Tool for Automotive Companies. So yang ini adalah topik yang kita jadikan sebagai contoh untuk kita bedah bagaimana untuk menulis di bahagian-bahagian tertentu dalam tesis. So hari ini adalah siri yang kedua, kita bincang latar belakang kajian. Okey, merujuk kepada tesis ini, okey, dia terdapat beberapa perenggan, iaitu 8 perenggan. 8 perenggan dalam latar belakang kajian. So kita bedah bagaimana dia menulis setiap paragraf itu. Maksudnya ada 8 paragraf. Setiap paragraf bagaimana dia tulis ayat demi ayat. Okey, nanti kita bincang satu perenggan ke satu perenggan. So kita ada lebih kurang 8 perenggan. Kemudian di hujung nanti kita akan bincang dari segi kesetujuan kita, dari segi persetujuan kita, apa yang ditulis oleh sahabat kita dalam tesis ni, apa yang kita boleh komen, apa yang kita hargai dia punya idea, apa yang kita boleh tambah baik. Okey, kita bukan nak kata dia tidak bagus. Ini lumrah dalam perbincangan dalam ilmu. Okey, bila kita refer satu tesis, kita melihat, okey, mungkin ketika itu dia bersesuaian, tapi ketika pada tahun 2020 dan melibatkan pandangan penilai yang berbeza-beza, kita kena ambil manfaat ini. Kita kena ambil komen-komen daripada pakar, maksudnya komen-komen daripada penilai examiner tesis tentang sesuatu apa yang kita tulis. Jadi kita kena dapat pelbagai perspektif, kena tenang, kena positif dengan setiap apa yang kita bincangkan. Sebab yang tu possibility yang mungkin berlaku. Okey. Jadi di perenggan yang pertama, research background. Tapi dalam tesis ni tulis background of the research. Okey, dia ada satu perenggan. Perenggan pertama ni dia ada 1 2 3 4 5 6 7 line. Dan dia juga ada citation. Okey, dia ada satu citation. Okey, baca ya, line yang pertama, itu ayat pertama untuk perenggan yang pertama. Sustainability has become an increasingly important issues amongst industry worldwide. Macam dia nak beritahu bahawa pelaksanaan ataupun perkataan ataupun praktis sustainability ini telah meningkat dari segi pelbagai industri di seluruh negara, tentang betapa pentingnya isu ini, iaitu berkaitan dengan sustainability. Itu poin yang pertama. Okey, dekat poin yang pertama ni je, sebelum pakcik kupas seluruh perenggan ini, pakcik ada bulatkan color warna merah. Okey, nak ceritakan kepentingan sustainability itu. Kemudian pakcik gariskan juga warna hijau worldwide. Nanti pakcik jelaskan kenapa pakcik gariskan warna hijau itu. Okey. Kemudian titik ayat yang kedua, many companies, pakcik line ke warna kuning. Nanti pakcik explain kenapa pakcik line ke warna kuning. Many companies are directing their resources to minimize the environmental impacts of their product and operation.
So point kat situ lah. So kat situ pun bahawa di perenggan ini untuk kita jelaskan tujuan keperluan kepada industri. So nak beritahu lah yang bahawa orang industri ni sekarang ni merujuk kepada resources untuk mengurangkan kesan-kesan persekitaran terhadap produk maupun proses. Okay, there is, ni point nombor 3, line nombor 3 ya. There is growing awareness among manufacturing companies of the needs consider the triple bottom line. Okay, kalau kita refer problem statement itu, three bottom line tu dia melibatkan berkaitan dengan sustainability, iaitu economic, social dan environmental. Okay, consider the triple bottom line of sustainability consisting economic, social, environmental performance. So dah highlight balik lah. Dia kata peningkatan kesedaran yang baik di kalangan syarikat penghilangan ni untuk mempertimbangkan untuk menggunakan triple bottom line itulah, social, economic dan environmental. Point nombor 4 dia kata developing sustainable approach to manufacturing companies has been regarded as a critical global concern. Maksudnya point keempat dia nak tulis bahawa pembangunan sustainability ini merupakan satu perkara yang mana syarikat manufacturing perlu laksanakan, seperti mana dia seiring dengan kritikalnya pelaksanaannya dalam konteks global. Okey. Jadi pakcik ulas kat benda ni. Jadi ada berapa perkara yang pakcik ada line warna kuning iaitu managed companies, lepas tu pakcik ada line warna hijau untuk worldwide, environmental impact dan critical global. Okey, pakcik yang highlightkan warna hijau tu dalam perenggan ni nak beritahu 3 justifikasi utama. 3 perenggan ni, okey, ada 4 justifikasi utama. Iaitu pakcik tulis warna hijau, pakcik lain tulis tu justifikasi kenapa sustainability. Justifikasi kenapa sustainability. Yang pertama adalah worldwide, kedua adalah environmental impact, nombor 3 adalah triple bottom line, nombor 4 adalah critical global. So itu keyword ataupun poin penting untuk beritahu justifikasi kenapa sustainability. Okey, itu yang pakcik highlight warna hijau, line warna hijau. Warna kuning seperti mana yang pakcik sebut dalam problem statement itu, ini perkara ni berlaku lagi, ini memungkinkan. Mungkin para penilai akan komen bahagian ini yang mana perlu buktikan. Contoh dia kata many companies. So panel akan tanya, many companies ni berapa? 2, 3, siapa company tu? Jadi perlu buktikan berapa kuantiti dan syarikat apa. Perlu sumber citation. Jadi kat sini mungkin penilai akan tanya juga sebab kita kata many company are directing their resources to minimize the environmental impact of their product and operation. So tak ada citation. Jadi kita tak tahu berapa syarikat, berapa company disebut, jadi berapa bilangan dia, dan orang mungkin tanya company itu, siapa company itu, dan mungkin orang tanya mana sumber dia. Jadi line warna kuning tu pakcik letak. Okey. Jadi mungkin kita akan jumpa penilai bila merujuk kepada satu fakta atau kenyataan itu, dia tanya sumber. Okey. Jadi tadi 2 perkara pakcik dah bincang, itu line hijau dan line kuning. Okey, sebelum tu kita nak beritahu yang line-line tadi, setiap line tadi nombor 1, 2, 3, 4. Jadi kita boleh katakan nombor 1 tadi, bila kita kata sustainability has become increasingly important issues, dia merupakan nak highlight bahawa kepentingan isu kepada industri secara global. Sebab tu kita highlight dia worldwide. Poin kedua, kita nak beritahu bahawa many companies are directing our resources to minimize tujuan dan keperluan utama industri. Ni poin pertama nak susun ni. Bila kita nak belajar satu perenggan, kita akan belajar ni. Perenggan pertama cerita kepentingan sustainability kepada syarikat global. Ayat yang kedua nak cerita tujuan dan keperluan utama industri. Okey, poin ketiga dan 4 ada similar. Dua-dua poin ni nak highlight kepentingan melaksanakan triple bottom line dan menyimpulkan satu keperluan kritikal secara global. Jadi dalam perenggan ini secara umum nak beritahu bahawa betapa pentingnya syarikat dilihat secara global, pentingnya untuk melaksanakan triple bottom line dalam sustainability, dalam ekonomi, dalam environmental dan social, perlu dilihat secara pentingnya dilaksanakan bagi syarikat-syarikat manufacturing mengamalkan sustainability melalui kaedah triple bottom line tadi secara global. Okey, tetapi beberapa perkara kat sini pakcik highlight lah, jadi kita boleh nampak macam mana 4 ayat ini ada keywords iaitu worldwide, environmental impact, triple bottom line dan critical global. Mungkin perenggan ini kita boleh belajar bagaimana nak menonjolkan sesuatu topik yang kita nak buat tu dia merupakan satu perkara yang kritikal untuk dilaksanakan
secara global. Okey, itu perenggan. Jadi mungkin perenggan yang pertama mungkin nak nampakkan satu isu yang besar, sebab tu dia kaitkan dengan global. Jadi kalau tanya saya, satu idea yang baik, namun ada beberapa perkara tadi kita kena pertimbangkan jugalah. Jadi contohnya tidak ada citation. Okey, kita pergi pada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua ni ada 5 ayat, 5 line. Okey. Companies, kita ada 5 tadi kita ada 5. Kita ada berapa perkara kat sini nak dibincangkan. Kita ada berapa line? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita ada 5 ayat tapi kita ada 10 line lah. 10 line dia setiap perenggan tu ada line dia. Okey, nombor 1. Ayat yang pertama lah. Companies today, nak cerita sekarang lah. Companies today are facing the challenge not only to manufacture of quality product but also of environmental friendly product. Okey, dia kata kat sini bukan hanya kita membincangkan cabaran-cabaran yang kat industri tu terhadap kualiti dalam manufacturing product, maksudnya quality product, tetapi dia juga diperbincangkan berkaitan dengan environmental friendly product. Okey, dulu mungkin kita manufacture product so mungkin produk tu in terms of quality Jadi sekarang quality saja tidak cukup, perlu dilihat dari segi aspek friendly juga. Dalam tempat dia adalah environmental friendly. Okey, itu poin yang nombor 1. Jadi pakcik highlightkan juga environmental friendly product sebagai poin yang penting untuk perenggan pertama. So perenggan yang pertama ni dia nak beritahu bahawa dia fokus pada company sekarang perlu melihat kepada environmental friendly product. So environmental friendly product tu merujuk kepada sustainability. Okey. Yang kedua, manufacturing company are striving to achieve sustainability through change in their product, process and system. Okay, so yang ni ada citations. Yang tadi yang kata environmental friendly product tadi tak ada citation. Mungkin kat sini juga kita boleh katakan ini yang pentingnya video. Kadang-kadang kat slide pakcik ni memang ada part yang general lah. Mungkin pakcik dah tekankan sebelum ni, mungkin slide-slide yang selepas itu mungkin pakcik tak tekankan, tapi kalau makin lama you follow video dan kelas ni, kita makin jelas dan makin faham bahawa mungkin penilai akan tanya juga you kata produk ni bukan hanya penting kepada kualiti perkilangan, tetapi dia penting juga dengan aspek friendly. Jadi siapa you ambil sumber daripada mana ni? Jadi tidak ada citation, orang akan tanya. Okey, berbalik pada poin yang kedua tadi, dia kata achieve sustainability through change their product, process and system. Siapa kata? Sutherland. Nama dia Sutherland et al 2008. Dia yang kata bahawa in order to, maksudnya nak bagi mencapai sustainability itu, dia perlu ada berlaku perubahan kepada produk, process and system. Okay, ni poin-poin dia lah. The implementation, ni poin nombor 3. The implementation of sustainable manufacturing offer a cost-effective road in improving the economy, environmental, social performance as the 3 pillar of the sustainability. So dia tekankan lagi juga bahawa dalam untuk melaksanakan kelestarian iaitu sustainability ni, cost efektif merupakan perkara yang perlu ditekan bagi untuk meningkatkan 3 bottom line tu. Okay, cost efektif. Jadi poin pertama dia cakap tadi environmental friendly products. Poin kedua dia kata perlu ada perubahan, change. Yang ketiga adalah cost efektif. Jadi 3 elemen adalah perkara-perkara sustainability yang ditekankan dalam perenggan ni. Okey, kemudian ayat nombor 4, it has been better product quality, higher market share, increased profit. Okey, kat sini dia kata dalam bagi syarikat untuk mengamalkan sustainability, dia berupaya untuk mencapai better product quality, higher market share and increase profit. Ini maksudnya poin yang seterusnya nak beritahu bahawa dapat kelebihan, iaitu better product quality, share dengan profit. Okay, last sekali dia kata sustainability manufacturing have also been seen to positive associate with the competitive outcome. Okay, kat sini sebenarnya pakcik ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada line warna hijau yang 5. Okey, yang pertama sebut environmental friendly product, yang pertama change, ketiga cost effective, yang ketiga adalah better, yang keempat adalah competitive outcome. So kelima-lima ni adalah merupakan key point untuk justifikasi sustainability manufacturing. Okey, kat sini bila kita nak menulis, kita mesti ada
Setiap line tu, setiap ayat tu mesti ada satu keyword untuk represent. Untuk apa kita nak jelaskan benda ni? Kenapa kita nak jelaskan environmental friendly? Sebab yang ni nak highlight berkaitan dengan sustainability. Kenapa nak cakap cost effective? Kenapa nak cakap change? Kenapa nak cakap better product quality and market share, increase profit? Kenapa nak sebut competitive outcome? Ni merupakan keyword-keyword bagi elemen-elemen sustainability. Setiap perkara ni ada citation, cuma ada persoalan dia juga sebab pengalaman pakcik bila berhadapan dengan certain panels, dia akan tanya, so kalau perenggan ni asyik side, so apa yang you nak bincang? Patutnya you kena bincangkan setiap fakta-fakta ini. Kenapa 4 perkara ni perlu diperbincangkan? So tidak ada conclusion ataupun synthesis. Mungkin penilai kata citation okey, baik, kena pada tempat dia. Mungkin di komen kenapa hanya melaporkan. Melaporkan maksudnya hanya cite, tetapi tiada perbincangan. Ada panel juga komen, ni cite, so what? You dah cite semua ni, dia macam melaporkan je, you tak bincang pun dalam perenggan ni. Kenapa you nak highlightkan perkara-perkara setiap yang you citation ni? Okay, ada panel tak komen, ada panel yang komen. Justru pakcik sebut untuk peringatan untuk kita, bila kita menulis satu perenggan, kita kena faham apa yang tulis satu perenggan. Bagi saya perenggan ni sangat baik. Ada poin-poin penting, ada 5 keywords tadi, tetapi mungkin ada beberapa tempat yang perlu ada citation, perlu ada sumber sebab dia ada fakta. Yang kedua tadi, bila hanya cite, setiap ayat tu cuma cite tapi kita tak bincang dalam satu perenggan yang menarik, mungkin panel yang tanya kenapa tak berlaku perbincangan, kenapa hanya melaporkan sahaja. Okey, 5 ayat tadi pakcik simpulkan. Yang pertama, untuk menekankan kepentingan syarikat berkaitan persekitaran, environmental, keyword dalam mengait kaitan dengan sustainability lah. Okey, seterusnya poin nombor 5 dan nombor 2 dan nombor 5 tu, keempat-empat tu memberi satu keyword atau memberi satu ayat yang menekankan kelebihan dan kekuatan kalau kita melaksanakan sustainability manufacturing tu. Jadi perenggan yang kedua ni masih lagi fokus. Tadi dia melihat secara global, so yang ni dia melihat pada industri sendiri, betapa pentingnya industri itu untuk melaksanakan sustainability. So dia akan memberi impact ataupun kesan sekiranya syarikat itu melaksanakan sustainability lah. Cik sebutkan tadi environmental friendly, kemudian akan dapat perubahan pada produk iaitu change, dan cost pun akan menjadi efektif. So kita punya produk pun akan jadi lebih quality, better product quality, share juga profit, dan last sekali adalah competitive outcome. Maksudnya kelebihan dan kekuatan bagi setiap syarikat ataupun manufacturing company untuk melaksanakan sustainability, apa kesan atau impact yang diperolehi sekiranya melaksanakan sustainability dalam syarikat perkilangan. Okey, perenggan yang ketiga, pakcik nak bincang yang berkaitan dengan perenggan ketiga dia. Okey, dia berbalik kepada kat sini mungkin dia nak beritahu tentang senario yang berlaku sekarang. Okey, perenggan yang ketiga ni dia mula in recent year. Recent year maksudnya nak highlight kat sini, bagi tahu pakcik gariskan warna hijau, nak kata permulaan ayat mewakili satu tempoh masa. Dan sebut tempoh masa kat sini dia gunakan in recent year. Therefore in the last few years, memang dalam perenggan ni dia memang ada gunakan ibarat permulaan ayat. Permulaan ayat nak mengatakan dari segi tempoh masa. Okey, pakcik mulakan dulu dengan ayat pertama. In recent year, manufacturing company have adopted various strategy to minimize the impact of the operation and product on the natural environments. So ada citation Wacon and Classen 2008. Pakcik ulang balik. In recent year, okay, manufacturing company have adopted various strategy to minimize the impact of their operation and product on the natural environments. So kat sini dia kata adopted various strategy. So maksudnya syarikat manufacturing ni dia mengambil beberapa strategi untuk dia minimizekan impact operation dan juga produk. Okey, itu yang berlaku. Okey, itu ada citation Kemudian they should control the environmental impact of their manufacturing activity globally in order to achieve sustainable global manufacturing. Okey, perenggan ni sebenarnya sama macam perenggan yang nombor 2 tadi. Dia nak tekan balik kepentingan kenapa kita perlukan laksanakan sustainability, sebab dah sampai masa kalau ikut time to time pun manufacturing ni memang satu
industri yang memang dia kena cepat. Macam ni lah disebutkan tadi, dia mengamalkan dah melaksanakan pelbagai strategi, especially untuk mengurangkan cost operation. Kemudian dalam kes sekarang ni, yang dunia sekarang ni melihat ketika masa ini adalah aspek environmental tu sangat-sangat perlu diberikan penekanan. Okey, ada citation juga daripada Kumazawa, okey, and Kobayashi 2003. Therefore, berkaitan dengan disebabkan oleh itu, ayat ketiga kata, therefore in the last few years a growing range of manufacturing company have include environmental principle to in operation. Okay, perenggan ni lagi sekali dia nak tekankan balik keyword kepada environmental tu, sebab environmental tu sangat sinonim dengan sustainability. Jadi dekat sini nak beritahu bahawa kita dah tahu ni perenggan ni, Pakcik simpulkan, kita dah tahu bahawa manufacturing sebuah industri yang memang cepat, okey, memang telah adopt pelbagai jenis strategi bagi minimizekan kos operasi dan produk. Dan sekarang pula dengan keadaan semasa sekarang, aspek global iaitu environmental sangat-sangat penting. Jadi penekanan perlu diberi perhatian kerana kesan dia sangat-sangat besar. Dan ini bukan satu aspek industri saja, dia melibat secara global. Jadi nak tak nak sekarang aspek environmental dah jadi sustainability tu dah jadi macam core. Aspek environmental jadi core, jadi perlu jadikan satu sebagai prinsip asas dalam pelaksanaan manufacturing. So nak tekankan bahawa environmental tu yang mengaitkan sustainability itu satu perkara yang memang secara jelas dan umumnya dah sampai masa secara globalnya memang manufacturing memang berhadapan dengan challenge dengan obstacles ni, jadi dia kena laksanakan. Okey, jadi ayat nombor 1 nombor 2 tu menekankan dan beri justifikasi bahawa strategi dan pengawalan persekitaran perlu untuk mencapai kelestarian iaitu sustainability secara global. Poin yang ketiga yang terakhir, dia kata beri penekanan bahawa pentingnya prinsip persekitaran dalam operasi, iaitu pentingnya sustainability itu. Okey, cuma dekat perenggan ni menarik dia, memang baca ada highlight warna hijau dari segi permulaan ayat yang diwakili dalam satu tempoh masa, macam in recent year and therefore in the last few years. Jadi kita boleh adapt juga, kita boleh belajar macam mana kita nak menggunakan, selain daripada gunakan perdana wacana lah, therefore, apa lagi, however, in addition. So kat sini kita gunakan time, iaitu tempoh masa. Okey, itu perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang keempat, okey, daripada dia sebut secara global. Okey, perenggan kedua bincangkan company, perenggan ketiga pun dah zoom pada company. Okey, kat sini dia spesifik kepada 4 manufacturing companies. Okey, tadi secara global go through to industry, sekarang go through the manufacturing companies, sebab dia memang buat kajian di otomotif bawah manufacturing. Okey, for manufacturing company, ayat pertama untuk perenggan yang keempat. For manufacturing company, sustainability has emerged as a new competitive requirements and mean to achieve differentiations in the market. Okey, nak beritahu bahawa sekarang ni syarikat perkilangan, aspek sustainability ni merupakan satu benda requirement lah untuk kita bersaing dari konteks local and global lah, untuk kita mencapai kepelbagaian. Maksudnya segmentation pasaran yang kepelbagaian ni, nak tak nak manufacturing company memang kena melaksanakan sustainability. Okey, ini ada citation. Ayat yang kedua. In addition, sustainability concern in regarded as an important order winning factors. Okey, kat sini nak beritahu bahawa kenapa pentingnya kelestarian ni, kenapa pentingnya sustainability ni. So dia sangat concern, okey, yang berkaitan dengan untuk kita bila ayat dia important order winning factors, nak tunjukkan bahawa kita dalam mencapai kejayaan tu, sukses tu, perkara-perkara kritikal atau perkara-perkara penting ataupun faktor-faktor penting atau amalan penting tu, kalau kita bincang sekarang, dia tidak lari dengan elemen-elemen sustainability. Maksudnya aspek kelestarian tu kalau tak dibincangkan, you tak akan mencapai satu titik kejayaan. Kerana sampai masa dah sekarang, titik masa dia, apa saja kita nak buat sekarang, faktor utama dalam kejayaan dalam manufacturing tu, dia mesti relate dengan sustainability. Itu point dia. Kemudian dia kata increasing concern and to sustainability driven by legals, public interest and competitive opportunity. Okey, selain itu, okey, sustainability juga dia ada relate kan. Contohnya berkaitan dengan dia macam legal ni, ethics, okey, prosedur, contohlah kan,
kalau industri sangat banyak ethics dia dalam prosedur. Contohnya dalam ISO persekitaran, ISO 14001 contoh dia. Okey, kalau otomotif dia ada jadi dia ada TS, saya lupa dah apa. TS apa otomotif dah lupa dah, tapi dia ada depan dia TS. Okey, alright. Jadi dekat sini ada perkara-perkara yang perlu dilihat berkaitan dengan sustainability. Maksudnya dari segi aspek legal pun, aspek public interest pun, maksudnya sekarang kita kata public interest, mungkin kita kata user ataupun customer pun nak ada satu produk yang eco-friendly. Jadi tak boleh nak lari dah sekarang ni. Okey, dan juga kompetitif. So nak masuk, nak bersaing antara syarikat, bersaing dengan supplier maupun manufacturer, aspek environmental tu memang berlaku. So aspek kompetitif, opportunity tu ada. Jadi kalau siapa yang ada satu kelebihan, okey, contoh dia nak jadi supplier di otomotif, contohnya jadi supplier di Proton. Okey, Proton sebuah manufacturer. Jadi nak supply part di Proton, setiap vendor tu mesti ada certificate ataupun ada qualification yang ISO 14001 tu. So kalau tak ada, tak boleh jadi supplier. Jadi dia meng-create satu competitive opportunity. Okey, kemudian dia kata have forced manufacturing company to consider sustainability into their strategy and activity. Jadi justru itulah dia conclude yang ayat ni, perenggan yang ketiga, yang poin yang kedua dalam line yang ketiga ni, dia beritahu nak tak nak sekarang memang manufacturing company memang kena consider untuk melaksanakan sustainability lah dalam setiap strategi dan setiap aktiviti yang dijalankan. Okey, jadi perenggan kat sini untuk ayat yang ketiga pakcik tulis 3A dan 3B So 1, 2 dan 3A menyatakan kaitan faktor keyword yang mengait kaitannya dengan sustainability di syarikat perkilangan. Okey, dia menyatakan kaitan faktor atau keyword dalam mengaitkan dengan sustainability di syarikat perkilangan. Okey, seterusnya dalam ayat yang ketiga pakcik tulis 3B, dia menekankan kelebihan dan kekuatan sustainable dalam aktiviti strategi di syarikat penghilangan. Lagi sekali pakcik ada highlight warna hijau, pernyataan tu memberi fokus kepada manufacturing company. Yang ni kena betul-betul jujur, sebab perenggan ni dia tulis for manufacturing companies. Jadi tulis dia mulakan ayat dengan for manufacturing companies, kemudian the line akhir dia beritahu have forced manufacturing company to consider sustainability into their strategy activity. Maksudnya perenggan ni dia mulakan ayat dia dengan manufacturing companies dan ditutup dengan manufacturing companies. Okey, begitu juga sedikit komen yang sama. Perenggan ni dia ada banyak citation. Okey, nanti panel akan tanya juga walaupun ni quite okey daripada tadi, tapi to be consider juga, mungkin panel tanya kenapa ada citation saja, kenapa tidak berbincang dengan citation ini. Nanti orang ingat ni kadang hanya melaporkan. Tapi perenggan ni lagi baik daripada yang tadi lah, sebab yang tadi tu langsung semua ada citation. Yang ni di hujung tadi dia macam 50-50. Lepas citation tu dia macam dia conclude, tapi general conclude dia cakap have forced manufacturing company to consider sustainability into their strategy and activities. Okay, kita go through perenggan yang kelima. Perenggan yang kelima, Okay, perenggan yang kelima. So dia ada 4 ayat. Dekat sini ada juga yang pakcik komen jugalah garis warna kuning. Nanti you lihat slide. Kita maaf macam ni lah kita bincang dalam level 2 ni memang nampak macam mudah, macam pakcik bercakap mungkin benda yang sama, tetapi nak menulis ni bukan satu perkara yang terlalu mudah. Maksudnya dia akan jadi mudah dengan sedikit latihan yang secara berterusan, menulis satu hari seperenggan, belajar cara orang menulis, kita bedah dan kita perhatikan bagaimana penulisan satu perenggan. Jadi nak tak nak kita kena belajar. Okay, so dalam slide ni untuk perenggan yang kelima, in response to the growing sustainability concerns, manufacturing company have to formulate measure to evaluate sustainable manufacturing performance. So nombor 1 ni kita nyatakanlah, bila ada peningkatan dalam sustainability ni, setiap syarikat manufacturing company tadi dia kena membangunkan, kita kena formulate satu pengukuran dalam konteks kelestarian, iaitu sustainable performance measures.
Okay, aim to integration sustainability aspect. Maksudnya dalam sustainability ni melihatkan beberapa perkara dan dari segi aspek integration atau gabungan itu perlu dilaksanakan. Generally, ini perdana wacana lah. Generally, sustainability is evaluate on the dimension of, maksudnya berdasarkan kajian lepas, sustainability evaluate on the dimension on environmental, social, economic. While performance is evaluate on the dimension of quality, cost, delivery and flexibility. Kat sini lah pakcik sebut, kat sini penuh dengan fakta, sumber tiada. Maksudnya tidak ada citation. Ayat yang kedua, it has been suggested the environmental requirement must be considered as equal partners to the traditional requirement of cost and quality. Ni ada carbonic, so ada citation. Point nombor 3, in sustainability context, sekarang ni dia tengah cerita apa dimension yang perlu ada dalam sustainability. Okey, ayat ketiga dia kata, tadi yang carbonic cakap cost and quality. So seterusnya ayat ketiga dia kata manufacturing cost, energy, consumption, waste management, environmental impact, operation safety and personal health. Ini sustainability context yang perlu ada pula. Dimension yang perlu ada dalam konteks apa cakap? COPAC, KOPAC, COPAC. Okey, COPAC ke COPAC. Okey. Kat sini dia bercakap dimension ni pula. Okey, kemudian kita buat conclude, thus is necessary to incorporate the sustainability dimension into manufacturing performance dimensions, result sustainable manufacturing performance measure. So, dia nak beritahu yang ayat pertama dah beritahu tadi, the first line dah beritahu pentingnya sebuah syarikat tu membangunkan sustainability performance measures. Jadi bila nak keluarkan sustainable performance measures tu melibatkan beberapa factors dan dimension. Justru perenggan ini menceritakan apa measures yang ada sebelum ni daripada kajian lepas, daripada carbonic, daripada COPAC, tetapi yang ada satu line ke atas tu dalam paragraf yang pertama tu dia ada menyebut bahawa performance is evaluate on the dimension of quality, cost, delivery and flexibility. Kat situ tidak ada citation. Okey. Jadi kat situ kena tengok untuk perenggan yang kelima. Okey, perenggan yang keempat tengok dia susun tadi. Kita dah ingat balik global, pergi pada industri, lepas tu pergi pada manufacturing companies. So yang ni dia pergi sustainability itself, nak bincang dimension. Sebab itu adalah, kalau kita tahu ini adalah latar belakang. So latar belakang ni sebenarnya kalau kita patah balik kita punya objektif kajian ini sekarang ni membincangkan objektif nombor 1, iaitu nak membangunkan set of measure dalam sustainable manufacturing performance. So sekarang ni dia merujuk kepada walaupun dia latar belakang, dia merujuk kepada penyataan masalah nombor 1, merujuk kepada objektif dan research question nombor 1. Okey, kita pergi perenggan nombor 6. Di sini pakcik ada buat 2 slide, pakcik tulis 6A dan 6B. Bukan apa, dia perenggan ni agak panjang sikit. Jadi pakcik tak nak cram, jadi pakcik jadikan 6A dan 6B. Okey, perenggan pertama dia tulis ni, dia kat perenggan ni lebih pakcik boleh katakan perenggan yang nombor 6 ni dia nak cerita pasal research gap, kelompongan atau limitation. Okey, contoh dekat sini although literature review on sustainability is abundant and growing, okay, very few studies have actually integrated sustainability into manufacturing performance. So dia nak beritahu kat sini sangat sikitnya yang mana kajian-kajian sebelum ni yang integrate sustainability into manufacturing performance. Ayat dia, very few study have actually integrated sustainability into manufacturing performance. So kat sini satu jenis ayat kelompongan dan menunjukkan limitasi atau boleh dikatakan sebagai research gap. Okey, point yang seterusnya, sustainability has been integrated into manufacturing management areas such as. So dia kat sini dia beritahu, okey, ada dah sebenarnya pengurusan manufacturing tu menggunakan sustainability, contohnya product development. Siapa yang ada berapa sekolah kata product development. Yang kedua adalah supply chain. Nombor 3 sebut lean manufacturing. Nombor 4 sebut green design and manufacturing. Nombor 5 adalah supplier evaluation selection. So ini adalah perkara-perkara yang dia integratekan aspek-aspek dalam integration manufacturing management. So nak bangunkan sustainability dia perlu ada integration. So kajian lepas telah membuktikan ada product development, supply chain, lean manufacturing, green design and supplier evaluation selection. Okay. In addition, recent study have also attempt in developing criteria for sustainability.
for sustainable. Kita pergi 6B perenggan yang sama tapi slide yang berbeza. Wacon and Classen ni dia kata combine four traditional dimension of manufacturing performance: quality, cost, delivery, flexibility. Okay, kalau kita faham tadi, ini nak tunjuk memang tak nyatakan dalam slide. Yang mendengar catat, di sini baru disebut quality, cost and delivery and flexibility adalah daripada Wacon and Classen. Dia sepatutnya aspek yang sebut quality, cost, delivery and flexibility, dia sepatutnya cite lagi dekat perenggan sebelum ni, iaitu perenggan yang kelima. Ayat yang pertama, perenggan kelima, dia disebut bahawa dimension of environmental, social, economic while manufacturing performance is evaluated on dimension quality, cost, delivery and flexibility. Perenggan yang kelima ni tak ada citation, tapi kita jumpa statement ni di perenggan 6B, iaitu citation daripada Wacon and Classen. Jadi kalau tanya saya, kalau kita berlaku kekurangan kita dekat macam ni, bukan tunggu sampai perenggan yang ke-6 baru kita nak cite, padahal kita tulis perenggan yang ke-4 dulu. Jadi perenggan yang ke-4 tadi kena ada citation. Perenggan ke-4 ni perenggan kelima Sorry, perenggan kelima tadi dah kena ada citation. Okey, perenggan ni juga dia secara detail. Tadi disebut secara umum, tapi perenggan ni juga sebut detail. Contoh dia tadi yang Wacon dengan Classen tadi, dia cakap dalam manufacturing performance kena ada quality, cost, delivery and flexibility resulting in total. So dia ada 16 dimension of sustainable manufacturing performance. So dia sebut bilangan dimension, so ada 16. Kemudian next researcher Rusinko propose a total 24 measures environmental sustainable manufacturing practice. So tadi sebut 16 dimension, tapi Rusinko pula dia keluarkan 24 measures. Okay, seterusnya Fan et al 2010 investigate sustainable manufacturing indicator in both industry and academic, then propose a total 6 factors which divide into 32 dimension. Okay, kat sini ada 6 factors, tetapi dia divide bawah 32 dimension to measure sustainable manufacturing. Last kali dia buat conclude, pakcik highlightkan warna hijau. However, there is no single set standard measure to evaluate sustainable manufacturing performance. Okey, perenggan ni pun sama macam tadi. Kalau you masih ingat tadi, ada satu perenggan tu yang sebut dia mulakan ayat dengan manufacturing company, the last dia conclude dengan manufacturing company. Perenggan nombor 6 ni dia highlight pasal kelompongan limitasi. Ingat tadi, ayat pertama dia kata very few integrate sustainability into manufacturing performance. Di ujung perenggan ni dia mention pasal gap lagi. However, there is no single set of standard measures to evaluate the sustainability manufacturing performance. Okay, jadi perenggan ni kita boleh katakan, kalau orang kata mana research gap, so this paragraph ni, perenggan yang ke-6 tunjukkan research gap. Okay, perenggan yang ke-7, okay, kat sini ada dua paragraf saja. Dua paragraf pula, satu paragraf daripada dua line. Okay, the automotive industry is one of the most important and strategic industry in manufacturing sector. Major economy include Japan, United States and Europe. Cerita secara global, dan cerita jugalah termasuklah China, Korea, India, also Malaysia is not left behind. Cik ulang balik, automotive industry is one of the most important and strategic industry in the manufacturing sectors for major economics including Japan, US, Euro, China, Korea, India and also Malaysia is not left behind. Okay, automotive industry has, ni ayat yang kedua, automotive industry has been regarded as an important industry, deliver industry development design, marketing, providing technology capability, generator, inter-industry linkage, since bring together various components which are manufactured by supplier in others industry. Okay, perenggan nombor 7 ni pada pandangan pakcik dia macam tak apa nak kena sangat, sebab kita dah cerita research gap. Pakcik rasa perenggan yang ke-7 ni patut dia cerita dekat perenggan yang tadi cerita dari segi aspek automotif ni sebuah industri yang penting ke arah global. Okay, dia lebih sesuai kalau pakcik bahagian ini dia perlu cerita dekat perenggan yang ketiga. Maksudnya perenggan yang ke-7 ni patutnya duduk bawah perenggan ketiga, sebab perenggan ni masih lagi kita perihalkan berkaitan pentingnya automotive companies ni dari sudut global. So dia patut duduk dekat perenggan yang ketiga. Perenggan ke-7 ni patut naik ke perenggan yang ketiga. Ini pada pandangan pakcik lah, sebab di sini dia dah highlight pada important and strategic industry. Kalau kita tengok perenggan yang ketiga tadi pun dia cakap adopted various strategies. Jadi
kat sini mungkin di sini tempat dia pada pandangan ni kelas pakcik lah okey. Jadi nombor 1 dan 2 ni dia nak masih secara umumnya nombor 7 ni dia nak menjelaskan dan menekankan kedudukan kepentingan strategik industri otomotif secara global termasuklah Malaysia. Kemudian ayat kedua nak beritahu menjelaskan dan menekankan kepentingan industri otomotif dan pembangunan industri, amalan, hubungan dan pembengkalan rangkaian. Saya rasa ni sepatutnya dah dekat awal sebab dekat perenggan yang ke-6 dia cantik dah, dia nak cerita tentang kenapa dia nak sangat buat dimension ataupun set of the sustainable performance measures tu. Dah sebutkan sekali dengan research tapi peringkat ke-7 ni macam tak apa kena sangat. Dah sedap tadi ayat dia, tiba-tiba peringkat ke-7 tu macam tak align dengan peringkat yang ke-6. Okey, peringkat yang terakhir, peringkat yang ke-8 patut dia kena jadi macam memang best lah. Dalam problem statement memang orang tunggu yang di ujung-ujung. Patutnya jadi second last paragraph dengan lastnya paragraph ni dia patut benda-benda yang makin jelas lah apa penyataan masalah kita. Okey, yang terakhir peringkat yang ke-8 ada 5 ayat. Yang pertama dia sebut sustainability has certainly become one of the critical issue for the automotive industry. Okey, mungkin dia nak highlight, dia dah perenggan yang terakhir mungkin nak highlight pada perenggan 1 sampai perenggan yang ke-7 tadi nak beritahu again lagi sekali nak tegaskan bahawa sustainability has certainly become one of the critical issue for automotive industry. Tak ada pelik sebab tadi dia dah nyatakan, dia ada citation. Point nombor 2, the automotive industry has made positive contribution to the world economy and people mobility, but its product and process are significant source of environmental impacts. So dia beritahu lagi daripada Nunes 2010. Jadi kat bahagian okey, perenggan yang nombor 4 ni pakcik ada garis automotive companies. Automotive industry. Ada 3 kali disebut sebagai automotive industry. Maksudnya nak perenggan terakhir ni tadi awal sebut secara global industri, kemudian sebut manufacturing company, tapi perenggan yang terakhir ke-8 ni memang dia fokus pada automotive companies. Okey, point nombor 3, the automotive industry macam tadi point nombor 2 pun dia cakap automotive industry. Ayat yang ketiga pun dimulakan dengan the automotive industry constitute a product system that directly indirectly to the economic wealth creation as well as impact the natural, human, environmental along whole phase of the product life cycle. Okey, kat sini tadi kat atas sebut environmental. So yang point 2 sebut ekonomi. Kan sebut tadi triple bottom line, dia kena ada environmental, social dan ekonomi. So kat sini dia cerita lagi pentingnya automotive company ni. Nombor 4 dia kata it can be concluded that automotive industry, okay, di sini pun ada automotive industry, maksudnya ada 4 kali disebut automotive industri dalam perenggan ini. Jadi kita tengok betapa dia nak tekankan bahawa perenggan ni bahawa ni memang zoom in untuk meng-highlightkan pada automotive industry. Dia kata conclude that automotive industry play an important role for the economic, environmental and social development in the context of sustainability. Thus there is need evaluate sustainable manufacturing performance in the industry. Nombor 5 tu dia tekankan lagi sekali. Ayat nombor 5 tu simple dia kata thus there is need to evaluate sustainable manufacturing performance industry. Jadi yang point yang pertama, ayat pertama dalam perenggan ni dia cakap okay, sustainability become critical issue dalam automotive industry. Dia tutup dengan perenggan ni dengan dia kata dia tekankan lagi sekali bahawa thus there is need to evaluate sustainable manufacturing performance in this industry. Industri tu automotive, 4 kali dia sebut dalam perenggan ni the automotive industry, automotive industry, automotive industry, automotive industry. Okey, komen pakcik pada perenggan ayat nombor 1 dan nombor 3 ni memang ditekankan bahawa kaitkan kritikalnya sustainability kepada industri otomotif terutama dari aspek persekitaran dan ekonomi. Ayat nombor 4 dan 5 adalah satu kesimpulan untuk tekankan 3 bottom line dan keperluan mengukur sustainability manufacturing performance. Line warna hijau pakcik tekankan bahawa pentingnya perenggan ni dia nak highlight kaitan dengan industri otomotif dengan sustainability. Okey, tetapi ada pakcik komen sikit dekat sini. Kalau lihat perenggan ni dari segi penceritaan dia menekankan aspek environmental dan ekonomi. Social mana social? Kata triple bottom line ada 3, jadi social macam tak apa nak nampak kat sini. Sebab tu pakcik tulis komen kat sini. Point yang lain warna kuning, environmental dan ekonomi saja, tetapi tiada atau mungkin terlepas pandang nak kaitkan aspek sosial dan yang sepatutnya juga dibincangkan baru dapatkan triple bottom line tu. Jadi
research background ni ada 8 perenggan, kita bedah dengan sangat detail ni. Pakcik cerita kenapa dia tulis begini, apa kelebihan yang ditulis. Pakcik banyak ceritakan pasal kebaikan dia sebenarnya, dan beberapa sedikit kekurangan yang pakcik kata kita kena alert. Dari segi sumber tadi mungkin tak cukup balance. Kalau cerita triple ni conclusion dan triple bottom line tadi, dia sepatutnya cerita environmental, economic dan social, tapi macam tertinggal dekat social. Tadi perenggan nombor 7 tadi dah sedap dah. Kalau kena saya, perenggan 7 ni buang je lah kan? Ataupun perenggan yang ke-7 tadi masukkan dalam perenggan yang ketiga. Okey, minta maaf kekurangan pakcik dalam menyampaikan. Mungkin ada sebutan yang tidak lancar, sebutan bahasa Inggeris pakcik tak tepat, pakcik mohon maaf. Okey, tetapi belajarlah 8 perenggan ni. Lagi sekali pakcik tekankan, level 2 ni memang kena refer video dan slide ni bersama-sama. Dan slide ni kadang-kadang boleh print lah. Masih dengar tonton pakcik punya video ni, take note lah, sebab ada limitation dalam persembahan dalam slide dan video ni. Mungkin bila pakcik menyampaikan dalam video ni, pakcik jumpakan lagi apa benda yang nak tambah baik. Jadi pakcik sebut dalam video dan mungkin pakcik tertinggal untuk nyatakan highlight garis ke kotakkan dalam ni. Okey, tapi betul-betul kalau saya seronok untuk bedah untuk tesis ini, sebab dia banyak benda yang kita boleh belajar. Sebab dia ringkas, tetapi dalam ringkas pun ada benda yang kita boleh tambah baik. Ada part yang kita rasa kita kena follow, sebab yang tu memudahkan untuk audiens untuk faham. Secara ikhlas tesis ni baik untuk saya, tetapi sebagai seorang akademik dan juga penilai dan researcher, ada bahagian-bahagian yang kita boleh tambah baik kan? Okey, untuk saya, untuk pakcik dan untuk semua, bila kita nak menulis tesis, kita kena belajar perkara-perkara ini. Lagi sekali pun maaf dari pakcik segala kekurangan dan kesilapan. Semoga semua dapat manfaat dan terus belajarlah untuk menulis tesis. Okey, kita akan go through satu persatu. 2 hari sekali kita ada kelas, dan weekend kita ada tips. Okey, diselangi oleh perbincangan. Semoga kita makin baik penulisan tesis kita. Okey, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum dan selamat malam.